إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى مشايخنا أولي الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dan menjawab juga salam daripada yang menonton dengan lafaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar miftah babil yasar sayyidina Muhammadanil mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillah wa ifdalih. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بالمعرفة وأكرمنا بنور الفهم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد. Alhamdulillah, sama-sama kita rafa'kan sesyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kepada kita untuk meneruskan kelas buku 40 hadis penawar hati susunan Syekh Ahmad Fahmi Zamzam hafizahullah. Dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita kesihatan dan masa lapang yang moga-moga dengan kedua nikmat ini kita gunakan, kita berada di dalam ketaatan dan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dan atas maksud itu kita hadir ataupun kita ikuti majlis-majlis yang mengingatkan kita tentang tujuan kehidupan kita di muka bumi ini sebagai seorang Muslim. Dan kita mendengar hadis-hadis baginda Nabi SAW sebagai panduan dan pedoman kepada kita dan sebagai menyuburkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sering para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in ketika mana mereka berjumpa di antara satu sama lain, mereka mengatakan hayya bina, mari ijlis bina nu'min sa'ah, mari kita duduk sekejap sambil kita menyuburkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini melalui berpesan-pesan. Itu antara rutin para sahabat yang mana mereka mendapat tarbiyah langsung daripada baginda Nabi SAW. Dan pada malam ni insya-Allah kita sambung pada hadis yang kelima. Hadis yang diletakkan tajuk, hadis yang diberi tajuk siapa orang yang bankrupt ataupun muflis. Hadis
kita bacakan matan hadis serta maksudnya dan kita tengok ulasan daripada penyusun hadis ini bisanadil muttasil ila al-imam al-Muslim rahimahullahu taala wa bihi qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna manil muflis qalu al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'a faqala innal muflisa min ummati man ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alayhi ukhidha min khatayahum faturihat alayhi thumma turiha fin nar atau kama qala. Hadis yang mana artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atadruna manil muflis? Tahukah kamu siapakah orang yang muflis ataupun orang yang bankrupt itu? Nabi tanya. Sahabat menjawab, innal muflisa min ummati man ya'ti yawmal qiyam. Innal muflisa. Sahabat jawab, al muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'. Sahabat kata, orang yang muflis di kalangan kami ialah seseorang yang tidak memiliki dirham ataupun tak ada wang dan juga tidak memiliki harta. Kemudian faqala, Nabi jawab kepada mereka, Nabi kata, innal muflisa min ummati man ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin. Siapa muflis itu? Ini di sisi Nabi SAW, orang yang muflis sebenarnya orang yang dari kalangan umatku ialah seseorang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sembahyang, pahala puasa dan pahala zakat. Wa ya'ti wa qad syatama hadha wa qadhafa hadha. Dalam masa yang sama, orang ni dahulunya, sewaktu di dunia ni, ia pernah mencaci maki si fulan, menuduh si fulan. Wa akala mala hadha, memakan harta si fulan. Wa safaka dama hadha wa daraba hadha, menumpahkan darah si fulan dan pernah memukul si fulan. Fa yu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi, maka akan diberikan kepada orang yang teraniaya itu daripada pahala kebaikan orang tadi, sehingga apabila telah habis pahalanya sedangkan beban dosa penganiayaannya belum lagi selesai, belum dapat dibayar semua, fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alaihi ukhidha min khatayahum, maka akan diambil daripada kesalahan orang yang teraniaya itu lalu dibebankan kepada orang tersebut. Maknanya setelah diambil pahala daripada dia kerana apa? Kerana hutang. Di dunia tu dia melakukan kesalahan pada seseorang, maka kebaikan dia diambil. Tak selesai setakat itu, tak cukup. Bila tak cukup kebaikan dia diambil tu,
maka akan diambil daripada kesalahan orang yang terniaya itu lalu dibebankan kepada orang tersebut. Diambil kesalahan orang yang dia pernah buat, pernah aniaya orang tersebut di dunia itu. Kalau dia ada dosa, diberikan dosa kepada dia. Maka selanjutnya orang itu akan dilemparkan ke dalam api neraka. Hadis riwayat Muslim. Hadis ni diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi yang seringkali, selalu sangat kita dengar namanya, iaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Seorang sahabat Nabi yang kehidupannya itu banyak waktu dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah ni siapa? Nama sebenar dia Abdul Syams. Ayah dia nama Sakhar. Abdul Syams bin Sakhar Ad-Dawsi, daripada kabilah Ad-Daws. Dia ni memeluk Islam lewat pada tahun 7 Hijrah, hujung 6 ataupun 7 Hijrah. Dia memeluk Islam. Kemudian daripada namanya itu Abdul Syams, ketika berjumpa dengan Nabi SAW, Nabi SAW menukar daripada namanya itu Abdul Syams, Nabi memberi namanya Abdul Rahman. Lalu namanya Abdul Rahman bin Sakhar Ad-Dawsi. Itu Abu Hurairah. Abu Hurairah itu adalah gelaran dia. Kerana apa? Berkaitan dengan kucing. Anak kucing liar, hurrah. Maksud anak kucing liar tu dipanggil hurrah. Jadi dia bermain, suka menyayangi kucing, membela kucing, kan? Maka dia digelar sebagai Abu Hurairah. Itu Abu Hurairah. Dia masuk Islam lewat, tetapi dia merupakan seorang yang berkhidmat dengan Nabi SAW, sehingga kan dia merupakan salah seorang daripada Ahlus Suffah. Ahlus Suffah ni siapa? Ahlus Suffah ni orang yang duduk di sekitar rumah Nabi, yang berkhidmat dengan Nabi SAW, tidak bekerja beribadat, tetapi mereka ni bukanlah di kalangan orang yang meminta-minta. Itu Ahlus Suffah. Salah seorangnya adalah Abu Hurairah. Jadi ketika kehidupannya setelah masuk Islam itu dihabiskan dengan Nabi SAW, kerana dekat dengan duduk di rumah Nabi, duduk di masjid Nabi, maka tak heranlah dia merupakan seorang sahabat yang meriwayatkan banyak hadis, sebanyak 5,374 hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah, walaupun tempohnya singkat berbanding dengan sahabat yang lain. Dia masuk Islam tahun ke-7 Hijrah. Tahun ke-7 Hijrah Nabi SAW wafat tahun ke-11 Hijrah. Ada lebih kurang 3 tahun lebih dia bersama dengan Nabi SAW. Tapi dia manfaatkan, dia tahu bahawa diri dia lambat masuk Islam, jadi dia tebus dengan apa? Dengan dia berkhidmat dengan Nabi SAW. Dan dalam masa yang sama dia mempunyai ingatan yang cukup kuat sehingga dia hafal, merupakan salah seorang sahabat yang menghafal paling banyak hadis. Itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia duduk sebagai ahli suffah, duduk di sekitar masjid Nabi, rumah Nabi itu, sehingga berlapar, kerap kali berlapar. Ketika masa berlalu, zaman berlalu,
ketika setelah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan setelah peluasan kuasa Islam, dia ni Abu Hurairah dapat hidup dalam keadaan yang senang, yang mempunyai seorang hamba. Satu ketika hamba dia ni, dia dalam keadaan tidak sihat, hamba dia ni bagi kepada dia satu kain yang lembut, untuk kain mahal lah, untuk dia gunakan. Dia gunakan, dia pegang kain yang lembut tu sambil mengusap, lalu dia nangis. Kenapa? Kerana mengingatkan ketika mana dia hidup sebagai ahli suffah, mana hidup dalam penuh kefakiran, berkhidmat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga dia lapar sehingga dia kata, aku pernah jatuh lalu dipijak tengkuk aku, kerana orang ingat aku jatuh sebab aku sawan, kata. Kerana salah satu daripada cara untuk waktu tu untuk merawat sawan itu, dipijak tengkuk. Sahabat mereka mengira aku jatuh itu sebab aku terkena sakit sawan, sedangkan ketika itu aku jatuh kerana apa? Kerana bersangatan lapar. Jadi masa berlalu dia nangis kerana apa? Mengenangkan bahawa kehidupan Nabi, kehidupan dia sebagai ahli suffah dulu dalam keadaan sedemikian. Itu Abu Hurairah, yang mana dia ni wafat pada tahun 59 Hijrah. Itu Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini, dan banyak lagi tentang Abu Hurairah ini yang boleh kita tengok daripada buku-buku sejarah para sahabat, yang moga-moga dapat menyegarkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Apa yang disebut daripada Abu Hurairah ini, dia kata apa? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna manil muflis. Nabi bertanya kepada sahabat, kamu semua tahu tak siapakah orang muflis? Orang muflis, kalau rujuk kamus dewan, orang yang tak memiliki harta, ataupun orang yang dibebani dengan hutang yang banyak, itu muflis. Itu yang dijawab oleh sahabat. Al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Yang kami faham, muflis itu di kalangan kami ni orang yang tak ada wang dan tak ada harta. Itu muflis. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam wawasannya jauh melihat kehidupan yang hakiki, iaitu akhirat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Muflis yang sebenarnya adalah daripada kalangan umat aku yang pada di hari kiamat nanti datang membawa pahala daripada pahala solat, pahala di puasa, pahala zakat, dan segala amalnya. Dalam masa yang sama, orang ni di dunia ni dia sering melakukan apa? Suka mencaci maki. Suka mencaci maki orang, mengumpat orang, kan, menumpah darah orang, pukul orang. Bila kesalahan dia dengan orang lain, maka apa yang jadi di akhirat nanti, fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi.
maka di akhirat nanti akan diberikan kepada orang yang dia aniayakan itu pahala kebaikan yang dilakukan di dunia. Kemudian fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alaihi. Kemudian dia sebut apa? Apabila telah habis pahalanya sedangkan beban dosa penganiayaannya itu belum lagi selesai, ukhidha min khatayahum, akan diambil daripada kesalahan orang yang dianiaya itu, dosa-dosa orang yang dianiaya itu diberikan kepada dia untuk dia tanggung. Faturihat alaihi thumma turiha finnar, maka dia dimasukkan ke dalam neraka wal a'yazu billah. Itu adalah hadis daripada riwayat Muslim yang diriwayatkan oleh al-Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita tengok sedikit keterangan apa yang diberi keterangan oleh Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Disebut kita hendaklah berhati-hati dan berwaspada dari apa sahaja jenis dosa dan kesalahan. Kita hendaklah sentiasa meminta ampun kepada Allah Ta'ala dan hendaklah meminta maaf kepada orang yang teraniaya daripada perbuatan kita. Maksudnya, fikir kita. Target fikir kita ini di dalam kehidupan dunia ini perlu menjurus kepada apa? Kepada berwaspada agar kita tidak terlibat dalam apa jenis dosa. Sama ada dosa dengan Allah Subhanahu wa taala ataupun dosa dengan makhluk. Dosa dengan orang lain. Kalau dosa kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita sering meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau dosa kita dengan manusia, dengan orang lain, maka kita hendaklah meminta ampun, meminta maaf daripada orang tersebut. Kita hendaklah meminta halal daripadanya ketika kita masih dalam dunia ini. Walaupun terkadang kita terpaksa merendah diri dan terpaksa menyusun 10 jari untuk meminta maaf dari orang yang berkenaan. Itu yang susah kan? Kesalahan dengan manusia ini, apa yang susahnya? Kesusahan kita nak jumpa dia, kepayahan untuk kita menyatakan apa yang kesalahan kita yang telah kita buat. Dan untuk kita rendah diri kepada orang yang kita lakukan kesalahan itu yang cukup payah. Sedangkan dosa kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kita taubat, tidak mengulangi perbuatan tersebut. Tetapi dengan dosa dengan manusia, dia ada satu tambahan, iaitu perlu meminta halal ataupun memulangkan ataupun meminta maaf daripada orang tersebut. Itu kesalahan kalau melibatkan dengan orang lain. Kenapa? Kerana kalau kita tidak selesai kesalahan kita dengan orang lain, maka penyelesaiannya di akhirat. Yang mana di akhirat nanti amal kita, amal yang kita bawa itu, amal yang kita bawa untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dah kita pun tahu amal kita tak banyak mana. Kan? Amal yang tak banyak pun diuji dengan apa? Dengan keikhlasan dan sebagainya. Kemudian amal kita yang terdedah dengan apa? Dengan kesalahan dengan orang lain diambil lagi. Maka apakah yang kita akan bawa di hari akhirat nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala? Sebab tu dalam kelas yang lalu saya memetik kata-kata Imam Ghazali yang mana menghuraikan di dalam kitabnya, kita sebagai orang mukmin ini, selain daripada kita berbuat amal, dan maka kita hendaklah menjaga amal kita. Dalam hadis yang pertama dahulu saya pernah saya
nyatakan bahawa amalan kita ini, amalan yang kita nak bawa kepada Allah Subhanahu wa taala ni, dalam diri kita sendiri kita terdedah dengan untuk amalan itu ikhlas, maka cabarannya itu dengan riak, ujub dan sum'ah, yang menyebabkan amalan kita ditolak. Kita dah buat amal, tetapi kalau amal kita itu riak, ujub, sum'ah, maka amalan kita itu tertolak. Itu daripada diri kita. Daripada kesalahan yang melibatkan dengan orang lain, maka amalan kita juga berada di dalam keadaan bahaya. Kalau mana kita mempunyai kesalahan dengan orang lain. Kesalahan kita dengan orang lain ini disebutkan dalam hadis ini meliputi kesalahan menjatuhkan maruah seseorang. Kemudian kesalahan yang melibatkan harta seseorang dan kesalahan yang melibatkan maruah seseorang. Sebab tu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Nabi SAW menyebut al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu saudara kepada muslim yang lain. La yakhunuhu. Jadi bila kita saudara, jangan mengkhianati muslim yang lain. Wala yakzibuhu. Jangan kita bohong muslim yang lain. Wala yakhzuluhu. Jangan kita menjatuhkan maruah dia. Kullul muslim, setiap orang muslim, alal muslim, setiap orang muslim ke atas muslim yang lain, haramun, haram, irduhu, itu maruah dia, kehormatan dia itu haram kita ganggu. Wa maluhu, hartanya. Wa damuhu, dan darahnya. Nabi kata lagi, at-taqwa hahuna. Taqwa di sini Nabi tunjuk. Taqwa itu dalam hati. Bihasbi mri'in syarri an yahqira akhahul muslim. Cukuplah dengan dia merendahkan seseorang itu, dia telah melakukan satu dosa, kesalahan. Hadis riwayat Tirmizi. Maka kesalahan kita melibatkan orang lain itu, di dalam hadis ini menyebutkan bahawa kalau kita tak selesaikan di dunia, maka amalan yang kita nak bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala yang kita sebutkan tadi dahlah terdedah dengan apa? Dengan ujub, dengan riak, dengan sum'ah, maka ditolak. Dan amalan yang berbaki yang kita nak bawa kepada Allah Subhanahu wa taala dahlah sedikit. Dan amalan kita pun kita tahu kadar dia. Amalan yang kita lakukan itu, kekhusyukan dia itu, persentage dia kita yang tahu. Itu kita nak bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala, dalam masa yang sama kita terdedah dengan kesalahan-kesalahan orang lain. Kalau kita terlepas dari kesalahan membunuh orang, menjatuhkan darah orang, kesalahan mencuri barang orang, kesalahan yang hampir dengan kita, yang kita dapat kita ingat dia itu ringan tetapi berat di sisi Allah Subhanahu wa taala, kesalahan yang melibatkan lidah kita. Kesalahan yang melibatkan lidah kita yang berkaitan dengan orang lain, seperti apa? Hasad. Seperti apa? Ribah. Ribah ni apa? Mengumpat. Ribah, kesalahan mengumpat. Kesalahan apa? Namimah. Namimah ini apa? Mengadu domba. Mengadu domba. Itu kesalahan yang cukup hampir dengan kita, yang kita patut bimbang. Kita patut bimbang. Yang berlaku di dalam kehidupan kita hari-hari. Contohnya kita sebagai apa? Sebagai seorang pekerja. Kita pun tahu macam mana suasana tempat kerja kita. Ada tak berlaku di dalam tempat kerja kita ini, bila berjumpa dengan kawan-kawan kita ini, kita
bercakap tentang orang lain. Apa maksud ghibah? Ghibah ni kita cakap tentang suatu perkara walaupun benda tu betul, tetapi kalau kawan yang kita sedang bercakap tentangnya itu tahu, maka dia tak suka. Itu mengumpat. Itu ghibah nama dia. Itu ghibah. Zikruka akhaka bima yakrahu. Kamu menyebut sesuatu tentang saudara kamu, dan kawan kamu kalau dia tahu kamu bagi tahu perkara itu kepada orang lain, dia tak suka. Itu adalah ghibah, mengumpat. Kesalahan yang melibatkan lidah ini, kita dengan orang lain, kalau kita berterusan dan tidak sempat mohon maaf dengan orang-orang yang kita umpatkan itu, penyelesaiannya adalah di akhirat yang kita sebutkan tadi, yang mana amal yang sikit kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala itu akan diambil sehingga kan orang itu menjadi muflis. Muflis ni apa? Orang ni ada hutang, kan? Ini hutang ni orang ni ambil harta dia, orang ni ambil harta dia kerana dia berhutang dengan orang, sehingga kan tak ada tinggal kepada dia apa-apa. Itu merupakan kesalahan yang kita patut bimbang. Maksud Imam Ghazali sebut, selain daripada kita melakukan amal kebaikan, maka kita kena fikirkan cara ataupun kita kena fikirkan menjaga amal tersebut. Disebutkan lagi oleh penyusun, biarlah kita dipandang rendah atau hina di dunia ini, asalkan kita terlepas dari bebanan dosa pada hari kiamat nanti. Kalau kita terbuat benda tu, biarlah kita memohon maaf di dunia ni, walaupun kita dipandang rendah kerana telah berlakukan kesalahan tersebut, asalkan penyelesaiannya telah kita lakukan di dunia ni. Kita hendaklah bersedia menebus dosa dan kesalahan walaupun dengan merendahkan diri dan dengan harta benda yang ada, kerana kita takut jadi terlambat sehingga tiba saat kematian atau kematian orang yang teraniaya daripada perbuatan kita. Sama ada kita mati, kita bimbang, ataupun orang yang kita umpat, orang yang kita melakukan kesalahan, orang yang kita curi hartanya, orang yang kita pernah fitnah dia, orang yang pernah kita, maknanya orang yang telah kita lakukan kesalahan dengan dia itu, dia mati dahulu daripada kita sehingga kita tak sempat untuk meminta maaf daripada dia. Jadi dua, sama ada kita mati dulu ataupun orang tersebut mati dulu, kita berada di dalam keadaan bimbang. Kerana apa? Kerana urusan permohonan maaf itu tak selesai. Jadi itu yang kita bimbang. Kesalahan dengan manusia ini itu cukup berat. Maka terpaksa kita berhadapan dengan orang yang berkenaan di Mahkamah Agung Rabbul Jalil, iaitu di padang mahsyar nanti. Dikala itu tiap seorang juga pun yang mahu menerima harta benda sebagai tebusan. Dikala itu tiada seorang juga pun yang mahu menerima harta benda sebagai tebusan dosa. Hari akhirat, harta dah tak guna. Harta dah tak guna, kan? Dia kubur pun, seperti hadis yang kita baca yang lalu, ketika seorang itu mati, yang ikut jenazah itu ke kubur 3: keluarga, harta dan amal. Yang akan pulang adalah 2, harta dan keluarga, dan yang akan kekal bersamanya adalah amalan. Amalan inilah, kan, amalan ini, macam mana amalan yang tinggal bersamanya, amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan yang tinggal bersama dengannya juga, dia lakukan sedekah, solat,
baca Al-Quran. Amalan yang dibawanya nanti, kalau ada kesalahan dengan orang lain, amalan itu boleh diambil dengan orang-orang yang dia melakukan kesalahan dengan orang tersebut. Kemudian disebut lagi, yang mereka mahukan hanyalah bayaran dalam bentuk pahala ibadah yang telah kita lakukan di dunia dahulu. Maknanya nilai mata wang nanti di akhirat adalah amalan kita. Nilai mata wang di akhirat nanti adalah amalan kita. Cukup bernilai ketika itu. Yang mana kita pada waktu itu sangat berhajat kepada pahala amalan tersebut. Baiklah, disebut kat sini, kalau pahala yang ada mencukupi. Katakanlah pahala tu cukup pun. Kalau tidak cukup, maka terpaksalah kita menanggung bebanan dosa mereka ke atas bahu kita. Itu disebutkan dalam hadis ini. Kalau amal kita dah diambil, kan? Diambil. Kalau tak dapat menampung, maka diminta untuk kita menanggung bebanan dosa mereka atas kesalahan kita dengan mereka di dunia dahulu. Mana bebanan dosa mereka ke atas bahu kita yang akan menjerumuskan kita ke dalam lubang api neraka, na'udzubillahi min zalik. Itu berkenaan dengan hak anak Adam. Maka kita kena ingat, hak dengan anak Adam, dengan orang lain, orang manusia lain ini, sama ada Muslim ataupun non-Muslim, maka kita kena jaga. Haram ke atas kita mengganggu hartanya, mengganggu nyawanya, mengganggu maruahnya, kehormatan dia. Maka sebab itu, siapa orang Islam ini, di dalam hadis sebut, orang Islam ini, orang mukmin ini, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang rasa selamat daripada lidahnya dan daripada tangannya. Maksudnya apa? Lidah dia tidak menyakiti orang lain, kan? Tidak menyakiti orang lain atas sebab lidah dia, dan tangan dia pun dia tidak mengambil hak orang lain dan dia tidak melakukan penganiayaan terhadap orang lain. Itu seorang mukmin. Seorang mukmin. Seperti yang saya sebut tadi, yang paling hampir dengan kita, yang paling kerap kita terjebak, yang di dalam Al-Azkar, Al-Imam Nawawi menyebutkan bahawa dosa daripada lidah ini cukup sukar seseorang itu mengelak. Itu yang perlu kita muhasabah. Kan? Sehingga kan Al-Imam Syafi'i menyebutkan bahawa fikir dulu sebelum cakap. Kita kena fikir dulu sebelum cakap. Kalau benda itu mempunyai maslahah, mempunyai kebaikan untuk kita cakap, maka kita cakap. Malah jika maslahah, kebaikan antara kita bercakap dan tak bercakap itu sama, maka kita pilih tidak bercakap. Itu yang disebut dalam hadis lain menyebutkan man samata naja. Siapa yang diam itu dia berjaya. Berjaya di mana? Di akhirat. Dia terselamat di akhirat. Di dalam hadis lain menyebutkan seseorang itu apabila dia berpagi-pagi, idza asbaha ibnu Adam, seorang itu berpagi-pagi, dia kena tahu fa innal a'dha'a kullaha tukaffirul lisan. Setiap anggota badan kita ni, ketika kita berpagi-pagi, setiap anggota badan kita ni merayu kepada lidah. Apa anggota badan kita semua ni rayu dekat lidah? Di dalam hadis Nabi SAW sebutkan, anggota badan ini merayu kepada lidah, ittaqillaha fina, tolonglah takut kepada Allah Subhanahu wa taala
untuk kami. Fa innama nahnu bika. Selamatnya kami ini, anggota badan kita ni bergantung kepada lidah. Bergantung kepada lidah. Fa in istaqamta istaqamna. Kalau kamu ni wahai lidah berjaya, maka kami akan berjaya. Wa in wajajta ya'wajajna. Kalau sebaliknya, kalau bengkoklah kamu wahai lidah, kamu bercakap dusta, kamu bercakap yang menyakiti orang lain, kamu mengadu domba, kamu melakukan fitnah, maka kami pun tak selamat. Itu rayuan anggota badan kepada lidah, seperti mana yang disebut di dalam hadis Nabi SAW. Sebab itu tadi saya sebut, kita di dalam kehidupan harian kita yang selalu, yang susah untuk kita lakukan, ghibah, namimah. Apa maksud ghibah? Kita bercakap tentang orang lain, tentang seseorang yang apabila orang tu dengar, walaupun betul, orang itu tak suka. Kalau tak betul, itu namanya fitnah. Itu namanya fitnah. Itu lain pula. Ini ghibah. Apa maksud namimah? Namimah ini adu domba. Nak apa? Lagakan sesuatu. Kita pergi maklumkan kepada orang lain bahawa orang tu telah mengatakan orang ni sekian, sehingga bergaduh di antara dua pihak itu. Itu dinamakan namimah. Itu mengancam amalan kita. Itu daripada lidah. Kalau selamat pun kita daripada ghibah, daripada namimah, ada satu lagi yang akan membahayakan amalan kita, itu hasad. Hasad, apa yang Nabi sebut, iyakum wal hasad. Jauhkan kamu daripada hasad. Fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Sesungguhnya hasad ini memakan amal kebaikan kamu ini seperti mana api memakan kayu api. Itu hasad. Apa hasad? Kita menginginkan amalan, kita menginginkan sesuatu nikmat yang ada pada orang lain hilang. Menginginkan, maksudnya kita menginginkan nikmat-nikmat yang dikecapi oleh orang lain itu hilang daripada dia, dan kita dapat. Itu hasad. Dia ada satu lagi yang dipanggil sebagai ghibtah. Kalau ghibtah ini tak dosa. Ghibtah ni apa? Ghibtah ni kita suka kita mencemburui nikmat yang orang lain dapat tanpa kita menginginkan nikmat itu hilang daripada orang tersebut. Seperti mana yang di dalam hadis lain menyebutkan, dua hasad yang dibenarkan itu apabila kamu melihat orang lain itu, seseorang itu berilmu, dan kamu berusaha dan orang itu menyampaikan ilmu dia, dan kamu menginginkan bahawa kamu sepertinya, dan kamu berusaha menjadi orang yang berilmu dan menyampaikan kepada orang lain. Begitu juga kamu melihat seorang yang mempunyai harta yang banyak dan mendermakan hartanya, kamu menginginkan kamu menjadi seperti dia, dan kamu berusaha menjadi seperti dia. Untuk apa? Untuk kamu menginfak ataupun menderma seperti dia juga, tanpa kamu menginginkan nikmat yang ada pada dia tu hilang. Itu nama dia ghibtah. Jadi amalan-amalan yang saya sebutkan tadi ni, ghibah, namimah, hasad ini mendedahkan amalan kita kepada bahaya. Jadi seperti mana Imam Al-Ghazali sebut, kita di dalam dunia ini perlu kita melakukan amal, dan dalam masa yang sama kita menjaga amal kita.
Agar apa? Agar kita tidak menjadi orang yang muflis, yang seperti mana yang disebutkan di dalam hadis yang telah kita baca ni, siapakah orang yang muflis? Orang yang muflis, maka dia adalah orang yang membawa pahala meskipun banyak di akhirat nanti, dan pahala dia diambil orang kerana apa? Kesalahan dia dengan orang lain. Di dalam satu hadis menyebutkan tentang apa? Tentang apabila kita mengaibkan seseorang. Disebutkan man ayyara akhahu bizambin lam yamut hatta ya'malahu. Apabila seorang mengaibkan seseorang itu dengan sesuatu dosa, orang yang dikenali melakukan dosa, contoh, dan kita mengaibkan, kita menceritakan kesalahan ini, dan orang ini dah bertaubat, tetapi kita menceritakan kepada orang lain, maka tidak mati seseorang yang menceritakan itu atau yang mengaibkan itu, dia terdedah kepada dia pun akan melakukan kesalahan itu. Wal'iyazubillah. Ini yang berkaitan dengan kesalahan kita dengan orang lain yang kita patut kita bimbang. Sebab tu Nabi SAW di dalam hadis yang lain Nabi sebut amsik alaika lisanak, tahan lidahmu. Yakni tahan lidahmu daripada bercakap benda yang tak perlu. Wal yas'aka baituk. Duduk kat rumah, kalau kamu terdedah dengan apa? Dengan nak bercakap, kan, nak bercakap sesuatu yang tak elok, duduk kat rumah. Wabki ala khati'atik, dan tangisilah ke atas dosa-dosa yang kamu lakukan. Tangisilah ke atas dosa-dosa yang telah kamu lakukan. Maka daripada hadis yang kita bacakan pada malam ini, kita dapat satu pengajaran yang cukup bernilai, yang membawa kepada kita kepada satu cara fikir ke arah bagaimana kita nak selamat di akhirat nanti dengan amal kebaikan yang kita lakukan. Dengan amal kebaikan yang kita lakukan. Kita lakukan amal yang banyak, meskipun banyak daripada pandangan kita, jangan kita tertipu dengan apa? Dengan amalan yang kita lakukan tersebut. Tertipu itu maksud mana? Yang saya sebutkan tadi, terdedah dengan apa? Dengan riak, sum'ah dan ujub, itu satu hal. Kemudian kita jaga amal kita ini daripada akan diambil daripada orang lain atas kesalahan kita di dunia ini. Jadi sebab itu di dalam kehidupan dunia ini banyak perlu kita memaafkan orang lain, dan banyak perlu kita meminta maaf daripada orang lain agar kita tidak terbeban di akhirat kelak, yang mana kehidupan itu pasti kita akan tempuhi, dan pasti kita akan dihisap di akhirat kelak, dan moga-moga kita di sana nanti selamat dengan apa? Dengan kita tidak terdedah dengan kesalahan-kesalahan yang melibatkan orang lain. Moga-moga hadis yang kita baca pada malam ini bermanfaat kepada kita dan menjadi satu cetusan kepada kita untuk berfikir dan menjadikannya sebagai panduan di dalam kehidupan kita sehari-harian. Sekadar itu yang kita dapat kongsikan pada hari malam ini. Baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tak baik itu daripada
kesalahan saya sendiri. Saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Terima kasih atas perhatian. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi